Okay, dia dah rekod. Okay, kita mula sekarang lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Hari tu kalau ingat lagi hari Isnin dan mungkin yang masuk kelas Cemira, awak tengok balik video yang saya rakam untuk 5 wira. Kita dah belajar sebenarnya tentang tajuk syarikat berhad. Okey, tajuk syarikat berhad ni kalau awak tengok saya sekejap ni. Macam mana dia punya ni. Saya refresh balik lah ya apa yang kita dah belajar. Mana dia punya. Cuba kita cari mana pula tak jumpa. Baru hari Senin lah itu kan. 14 Jun. Ni dia. Saya pergi sekali imbas dengan cepat lah ya. Antara benda-benda yang awak kena tahulah dalam syarikat berhad ni. Okey, ni saya belikan. Okey. Aduh ya Allah. Dalam tajuk ni sebenarnya kita belajar tentang syarikat berhad. Okey, dan kita belajar juga tentang jenis-jenis modal, equity pemilik dan juga dividen tunai. Okey, ni adalah contoh dia. Sebenarnya hari tu dah ada dalam video yang hari tu kalau awak tengok betul-betul, dan kalau yang 5 wira hari tu memang kita dah ni lah ya. Kita dah bincangkan. Okey, akta dia, akta syarikat 2016, kadang-kadang ada juga dia tanya kot dekat dalam kertas 1. Okey. Ini tata cara penubuhan. Ini nanti sekarang saya kalau 5 Cemira tak ada, nanti kan saya ingatkan saya masukkan nota ni lah. Okey. Saya tak ada nak bincang dengan lebih detail lah sebab dah ada hari tu kita ni. Okey, perlembagaan syarikat dia ni macam undang-undang syarikat, dokumen yang mengikat syarikat, pengarah dan pemegang share. Jadi maknanya kalau ada apa-apa masalah, mereka akan rujuk balik pada perlembagaan syarikat ni. Contohnya berapa dividen share untuk saham keutamaan yang dia nak bagi ke, ataupun apa kuasa-kuasa sebagai pengarah, apa bidang yang dia boleh ambil keputusan tu lah. Kalau tiada perlembagaan syarikat maka rujuk pada Akta 2016. Itu ada tujuan syarikat dalam perlembagaan syarikat tu, dan juga keupayaan hak kuasa keistimewaan syarikat jika berbeza dengan peruntukan Akta syarikat. Okey, perkara yang dipertimbangkan dalam akta ini termasuklah pembayaran, perlembagaan serta cara pembayaran dividen, apa-apa yang tak dimasukkan disyarikatkan perlembagaan seperti pengurusan dan pentadbiran syarikat. Okey, ciri-ciri dia, kita tengok dia adalah terasing antara pemilik dan juga perniagaan. Maknanya kalau misalnya awak pemegang saham,
Sebagai pemilik, tak semestinya awak yang menguruskan. Kadang-kadang memang tak siapa-siapa yang kita tak kenal pun, sebab syarikat berhad ni kadang-kadang dia jual saham entah mana-mana. Ada kadang-kadang dia jual dekat orang luar negara pun ada. Ya. Maaf cikgu, ada orang nak join. Masuk? Dia kecil dah. Oh sorry Mana? Cakap ada. Dia cakap apa? Dia cakap dia dah ask to join, tapi tak tahu dekat sini ada. Tak boleh? Tak ada pun kat sini. Dia apa try dari tadi tapi tak boleh masuk. Siapa? Yasodra. Sekejap. Cuba suruh dia minta masuk 5 Wira punya link. Baik cikgu. Kod-kod lah boleh masuk. Bismillah. Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri syarikat berhad. Pemilik dan perniagaan sekretar terasing. Maknanya kalau pemegang saham dia tak semestinya orang yang mengurus perniagaan. Pengurus perniagaan ni dipanggil biasanya ahli lembaga. Dia yang kira dipanggil director. Dia yang buat keputusan apa nak kena buat dan sebagainya. Okey, seterusnya hayat berterusan, perniagaan akan terus beroperasi walaupun ada pemegang share meninggal dunia ataupun menarik diri. Katakanlah salah seorang pemegang share, dia tak ada efek dekat perniagaan tu, dia boleh terus macam biasa. Okey. Liability terhad. Tanggungan setiap ahli syarikat ni terhad kepada jumlah share yang dia miliki. Katakanlah perniagaan ABC, syarikat berhad ABC. Boleh? Dia ni. Dia tengah tunggu dia cakap. Tak ada juga. Kenapa? Saya pun tahu je. Dua-dua tak ada. Dia punya MOE pun tak boleh guna. Dia pakai lain Dia punya email. Orang lain kat sini ada tak yang pakai selain daripada MOE? Ada kan? Tadi saya rasa macam ada saya bagi admit juga. Ada tak yang pakai selain daripada ID MOE? Dah kesian pula dia Siapa tanya kawan kau dah hai? Orang tengah mengajar kat sini dia pun sibuk juga. Macam mana tu ID MOE pun tak boleh, ni pun tak boleh. MOE yang dia try masuk tu ID biasa lah ya? ID biasa dia punya. Macam mana tu? Tak boleh masuk. Saya pun tak tahu nak kata apa ni sebab memang tak ada ada cara lain ke? Sekejap, saya try sekejap. Stop presenting. What the problem ke? Sekali lagi saya try dekat. Okay, last try boleh tak dimasuk yang ni? Sepatutnya sama je dengan kod yang kat atas ni kan?
Okay, saya try cari kalau boleh. Okay ni pin dia 9602014777 sekejap 960 960 201 477 201 477 hashtag. Kesha suruh dia check dekat dalam grup saya dah bagi kod tu dekat Telegram. Cuba try ambil kod ni. Dah cek. Dah boleh masuk dah. Baru dia tengok. Okay, tak apa. Okay, ni liability terhad tadi kita sambung balik, minta maaf. Liability terhad ni katakanlah macam awak invest ataupun awak melabur katakanlah 10,000 dalam syarikat ABC berhad. Sekali entah macam mana syarikat ni bankrupt sebagai contoh, tapi na'udzubillah lah. Okay, bila dia bankrupt, apa yang awak perlu buat? Dia tak boleh usik awak punya aset persendirian, iaitu rumah awak, kereta awak, ke apa benda, segala aset tanah ke apa yang lain tu tak boleh diusik. Okay, dia agak berbeza dengan kalau milikan tunggal dengan perkongsian. Perkongsian kita tak belajar lagi kan. Kalau perkongsian dengan tu, dia awak kena perkongsian tu maknanya kalau bankrupt, tak cukup aset dalam perniagaan untuk bayar hutang dia boleh ambil aset persendirian awak. Dia boleh ambil rumah ke tanah ke emas ke apa yang awak ada, dia boleh jual untuk cover hutang perniagaan. Tapi kalau syarikat tak. Yang burn hanya 10,000 yang awak pernah labur tu saja. Yang lain awak punya kereta, rumah semua selamat kalau syarikat. Okay, itu dia. Pengasingan, fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan ni macam tadilah saya kata entiti berasingan. Okay, lepas tu ni perbandingan dia lah. Awak boleh baca lah ya. Ni saya tak ada nak ni sangat. Okay, cuma sekejap. Saya nak tekankan pada ni tak ada. Ini contoh dia lah syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian berhad. Okay, syarikat awam biasanya dia ada tulis nama dia Permodalan Nasional Berhad, Public Bank Berhad. Manakala kalau syarikat persendirian dia akan tulis Syarikat Bekalan Air Selangor Sendirian Berhad. DHERBS Sendirian Berhad. Okay, apa beza kedua ni? Biasanya kalau syarikat awam berhad, saham dia dijual di Bursa Malaysia. Bursa ni apa? Bursa ni sebenarnya tempat orang jual saham. Dia macam pasar. Tapi bukan pasar jual ikan, bukan jual daging ke sayur, bukan. Tapi pasar untuk jual saham. Nama dia Bursa Saham Malaysia. Sekarang nama baru dia Bursa Malaysia. Dulu Bursa Saham Kuala Lumpur. Okay. Jadi kalau yang syarikat awam ni ada dekat dalam apa nama dia ni tadi? Syarikat awam ni ada dekat dijual dalam bursa saham. Tapi kalau syarikat persendirian tidak. Dia biasanya pemegang-pemegang syarikat, pemegang-pemegang saham, syarikat persendirian dia adalah di kalangan orang yang kenal. Contohnya katakanlah siapa? Abu. Adakah Abu dan kelas awak? Katakanlah ada kawan awak seorang Abu, dia buka perniagaan, lepas tu katakanlah dan rasa memang bagus, awak semua pun yakin, awak pun pergi join dia bawah nama syarikat persendirian ataupun syarikat sendirian berhad. Okay, jadi biasanya dia akan offer nak buka syarikat berhad ni, syarikat sendirian berhad ni, dia kalangan kawan yang dikenal ataupun saudara mara. Tapi kalau syarikat awam berhad tak. Tak siapa-siapa seorang orang Kelantan, seorang orang Terengganu, mungkin ada orang US pergi beli, ada orang Jepun ke apa ke. Jadi antara satu sama lain kadang-kadang tak kenal pun siapa. Dia punya pemegang saham tu. Okay. Lepas tu kita tengok modal yang awak kena tahu iaitu
jenis modal share biasa dan juga share keutamaan. Okey, kedua-dua ni pun awak kena tahu apa beza dia. Okey, biasanya perbezaan dia daripada segi kadar dividen. Share biasa kadar dividen dia tak tetap, dia ikut untung yang dapat. Kalau untung banyak, kadar dividen dia pun lebih banyak. Tapi kalau untung dia sikit, maka kadar dividen dia sikit. Okey, manakala share keutamaan, kadar dividen dia adalah tetap. Syarikat untung banyak pun dia dapat banyak tu. Syarikat tak untung pun dia dapat banyak tu. Kalau syarikat ngam-ngam untung pun dia ni juga. Dia tetap dapat walaupun macam mana. Cuma kalau tak dapat tahun ni, katakan syarikat tak untung langsung, maknanya syarikat kena bayar kat dia lah next year. Okey, lepas tu keutamaan pembayaran dividen. Okey, keutamaan pembayaran dividen pun dibagi pada share keutamaan. Nama pun share keutamaan. Jadi dia bagi keutamaan kepada pemegang share keutamaan. Ada lebih, barulah dia bagi pada pemegang ni kan, barulah dia bagi kat sini. Okey, lepas tu kemudian hak mengundi. Okey, hak mengundi kalau awak tengok. Sekejap. Hak mengundi, pemegang share keutamaan dia tak ada hak mengundi Tapi yang ni pemegang share biasa ada. Okey, kenapa macam tu? Sebab share keutamaan ni dividen dia tetap. Jadi orang ni untung ke tak untung ke, dia tetap dapat kan. Katakan 5%, macam mana pun dia dapat 5%. Jadi dia tak kisahlah siapa yang handle syarikat berkenaan. Siapa yang jadi ahli lembaga dia. Okay. Manakala share biasa, sebabkan tadi kalau tak untung dia tak dapat apa-apa, jadi dia akan jadi sensitif. Jadi mesti dia nak cari orang yang betul-betul boleh handle syarikat tersebut. Sebab bila dia handle orang yang betul, perniagaan tu akan buat profit yang banyak ataupun keuntungan yang banyak, jadi dia akan dapat dividen dengan lebih banyak. Okay, kalau dia pilih orang yang tak betul, bukanlah tak betul maknanya gila, tapi maknanya orang yang tak bertepatan, maknanya orang yang tidak biasa, tak pandai nak handle perniagaan, tiba-tiba dia lantik, dia mengundi untuk orang tu, and then perniagaan tu rugi, jadi dia tak dapat apa-apa dividen. Kan, jadi sebab itulah dia yang dapat hak mengundi, share biasa yang ada hak mengundi. Manakala share keutamaan tiada hak. Okey, kemudian tuntutan atas aset syarikat semasa pembubaran. Okey, dah tentu pergi pada share keutamaan juga, sebab kan dia tadi yang utama. Jadi kita bagi, kalau nak pulangkan modal pun, pulangkan modal dia dulu. Kalau ada lebih, barulah pulangkan modal share biasa. Okay. Kita tengok pula tunggakan dividen. Kalau share biasa memang tak ada tunggakan lah. Kalau rugi-rugilah memang tak dapat dividen. Tapi share keutamaan tadi akan dapat tunggakan dividen kalau sekiranya tahun tu rugi. Okay. Okay, and then ni saya, sekejap. Okay, yang siap-siap lah barang kau. Okay, kita tengok jenis modal. Modal diterbitkan dan dibayar penuh. Okay, ini merupakan share yang ditawarkan kepada orang ramai dan yang telah dibayar penuh. Okay, ni maknanya maksud diterbitkan kat sini ialah modal yang kita telah jual pada orang ramai. Okay, and then orang tu pun dah bayar penuh lah. Contohnya kalau kita jual satu unit RM5, contoh, and then kita ada 1 juta unit, jadi 1 juta dalam RM5, maknanya 5 juta orang dah bayar penuh kat kita. Okay, jadi itu dipanggil modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, biasanya benda ni adalah kalau macam ni kan, kalau syarikat baru yang didaftarkan, biasanya bila diterbitkan share, maknanya dia jual share untuk dapatkan modal.
Tapi kalau syarikat yang sedang beroperasi, dia sebenarnya nak dapatkan modal tambahan sebab mungkin dia ada projek baru. Okey, biasa. Dan juga untuk bilangan terbitan share dia tiada had. Tak kisah nak letak 2 juta ke 2 bilion ke, dia tak ada had. Kalau macam kita tengok milikkan tunggal, seorang saja. Kalau perkongsian dia 1 hingga 20. Okey, manakala syarikat awam berhad, syarikat sendirian berhad biasanya dia ada had sampai 50. Tapi kalau syarikat berhad dia tiada had. Okey, yang ni saya tak tekankan lagi. Ni pasal dividen ni. Pindahan catatan dah. Ni nanti kan saya ajar lah. Sebab ni dia ada macam terlebih bayar semua. Okey, seterusnya kita tengok pula dalam equity per milik dalam PKK. Macam mana kita nak tulis? Biasanya dalam tajuk ini dia tak minta awak sediakan aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, semua tu tidak. Tak perlu. Dia hanya nak awak tunjukkan bahagian equity per milik. Kan? Bahagian ni saja. Dan cara nak tulis dia, depannya adalah unit berapa saham dia. Yang ni 2 juta unit. Lepas tu kemudian ni nama saham. Harga dia tak perlu tulis. Kalau dulu-dulu kena tulis harga tapi sekarang tak perlu. Dan kat ujung ni berapa nilai dia. Nilai ni maknanya berapa unit darabkan dengan harga. Okey. Macam tu je lah. Ni pun satu lagi contoh lah. Kalau macam share keutamaan tadi dia ada 2. Satu lain-lain dia punya dividen kan. Jadi awak kena asingkan. Tak boleh campur sekali. Cikgu. Ya saya. Dia cakap dia tengah tunggu last try cikgu. Apa tu? Dekat Google Meet. Aku tak ada juga Dia cakap phone dia problem kot. Mak kesiannya dia. Tapi tak apalah, nanti sekarang kita bagi rakaman lah kan macam mana. Saya pun tak tahu nak buat. Kalau saya dah bagi kod. Saya suruh dia tengok rekod rakaman. Kata kat dia cikgu minta maaf ya. Cikgu pun tak tahu nak tolong macam mana. Ni last code saya boleh bagi. Sekejap ya. Siannya lah. Selalu dia nak masuk tak ada problem. Memang tak ada problem. Okey, yang ni kita tengok perbezaan antara syarikat berhad, perkongsian dan juga milikan tunggal. Okey, sebenarnya perkongsian kita belum masuk lagi kan. Okey, tapi kalau kita tengok syarikat, awak tengok cara macam mana dia punya tadi bahagian dana terkumpul. Kan? Awak tengok dia macam ni. Kan? Kalau tengok modal diterbitkan dan berbayar penuh, ni berapa unit dan ni adalah nama saham. Ini berapa amount dia. Kalau penyata kewangan milikan tunggal, dia tulis kat situ kita pemilik dibiayai oleh modal awal tambah untung bersih, tolak ambilan, dapat modal akhir. Okey, yang lain-lain semua sama. Macam ni kita nak buat letak aset bukan semasa dia, aset semasa, liability semasa, modal kerja, liability bukan semasa, tu semua sama. Yang berbeza hanyalah bahagian equity pemilik saja.
Faham ya? Ni perkongsian kita belum masuk. Perkongsian pula cara dia macam ni je. Akaun modal, A dengan B, kemudian akaun semasa A dengan B. Itu je. Yang lain semua adalah sama. Okey, tapi jangan risau untuk tajuk syarikat ni, tajuk ni sebenarnya senang je. Jadi kalau dia tanya PKK, biasanya dia tanya bahagian sini saja, iaitu bahagian equity pemilik saja. Jangan risau nak kena hafal format yang lain-lain tu. Tapi untuk tajuk lain memang awak kena hafal format tu betul-betul Okey, lepas tu kita tengok pula dividen Kita dah habis jenis modal, kita dah habis terbitan share. Mana Allah. Okey, nampak yang dia cikgu ni membuatnya. Ini bukan saya tapi cikgu Kamarul namanya. Okey, jadi kalau awak tengok sekarang ni dividen tunai pula. Apa maksud dividen? Dividen ialah pembahagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham ya. Okay, jadi kalau awak tengok kat sini, tu keuntungan yang dibayar kepada pemegang share ataupun saham. Jumlah dividen bergantung kepada keuntungan syarikat. Biasanya kalau lagi banyak untung, lagi banyaklah dividen. Kalau tak untung, macam mana nak bagi dividen kan? Okey, dia boleh dibagi dalam dua bentuk, sama ada dikira dalam bentuk peratus ataupun sen per share. Salah hijau tu. Okey, dia ada dua jenis, iaitu dividen interim dan dividen akhir. Dividen interim ni dia bayar sebelum habis tempoh perakaunan. Okey, masa tu dia tak tahu pun berapa dia untung, dia bagi dividen interim dulu. Kalau dividen akhir, dia akan bagi setelah dia dah tahu berapa keuntungan, dah ada penyata kewangan, baru dia bagi. Itu dividen akhir. Tu. Okay. Dan cara kira dividen dia dalam buku ada, buku yang saya suruh awak beli. Okay. Dividen share iaitu modal diterbitkan dan berbayar penuh share keutamaan, darab peratus dividen yang ditetapkan darab dengan tempoh. Jadi sekarang kita nilai, manakala dividen share biasa, modal diterbitkan dan berbayar penuh share biasa darab dengan peratus dividen, atau bilangan unit modal diterbitkan dengan bayar penuh darab dengan nilai dividen se-share. Kalau dia bagi nilai dividen se-share, awak kena guna formula yang ni lah. Kalau dia bagi peratus, kena pakai yang ni. Okay. Okay, itu semua pasal dividen. Kita nak terus pergi pada latihan. Bukan latihan, hari tu kita dah buat sikit dah latihan Kenapa bergaris pula hari ni? Sekejap. Semua orang dah ada buku ke? Sekejap Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, soalan ni dalam muka surat berapa? Saya yang buku tingkatan berapa ni? Bapak tak ada yang telik 4 pula. Saya ambil buku tingkatan 5
Berhad. Okay, jadi kalau awak tengok muka surat 81. Okay, dia kata kat situ syarikat Golden Vision Berhad telah menerbitkan 2,500,000 unit 6% keutamaan dan RM2 share dan 1,500,000 unit saham biasa. Hari tu saya dah ajar cara nak kira. Okey, boleh siapa? Tolong ingatkan saya macam mana nak kira dia punya nilai ni, pengiraan ni. Okey, yang ni kita bukan nak kira dividen tau, kita nak kira nilai share. Berapa modal diterbitkan yang berbayar untuk share keutamaan? Nilai dia macam mana awak nak kira, awak ambil unit, darabkan dengan harga iaitu RM2 se-share. Okay, jadi kalau awak tengok kat sini 2,500,000 darabkan dengan RM2. Jadi kita dapat kat sini RM5 juta. Macam tu je cara dia. Ni kita cuma dapatkan nilai tau, nilai share tu. Kita belum kira dividen. Okay, seterusnya kita nak tengok pula yang share biasa. Macam mana pula nak kira share biasa? Nilai dia sama juga caranya kan? Iaitu unit darab dengan apa? Harga. 5 wira. Kenapa awak senyap hari ni? Dia tak bersuara semua orang. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini nilai dia adalah 1,500,000 darabkan dengan harga dia berapa? RM1. Jadi jumlah dia RM1,500,000. Tu je, sebab sekarang ni dia cuma nak nilai ni modal dia. Okay. And then sekarang ni kita tengok pula, hari tu saya sebenarnya dah tekankan dalam yang kelas hari tu macam mana nak buat akaun dia. Okay. Ni saya buat akaun permohonan. Hari tu buat share biasa kan. Okey, ni susunan dia lain sikit daripada dekat dalam buku tu sebab saya nak bagi nampak nampak dia punya urus niaga dia macam mana kita nak rekod. Satu lagi ialah akaun modal share biasa. Okey, soalan dia tadi kata dia 10 Januari. Dia kata dia terbitkan pada 10 Januari. Bila dia terbitkan jadi kita kena rekod. Okey, sebabkan sekarang ni modal. Okey, modal ni adalah kategori apa? Equity kan? Equity pemilik. Jadi dia akan tambah sebelah debit, tolak dia bahagian kredit. Ni yang ikut model belah tu. Okay, saya ingatkan balik model belah ya. Cikgu tapi cikgu cakap tadi tambah debit tolak kredit. Saya cakap terbalik Padahal tulis tambah kredit. Saya cakap terbalik tadi Kesha Okey. Okey, tak apa. Yang ni bagi, terima kasih Saya cakap terbalik pula. Nasib baik tulis betul. Okey, debit, kredit. Debit ni sebelah kiri, kredit ni sebelah kanan. Jangan lupa. Okey, ingat belanja bertambah bahagian debit. Tolak, tambah, tolak. Lepas tu sini tolak, tambah, tolak, tambah. Okey, jadi sekarang ni modal ni tadi adalah kategori equity. Jadi dia bertambah bahagian kredit, tolak dia bahagian debit. Okey.
Jadi saya patah balik kat sini. Okey, inilah dia. Tambah dia dekat kredit, tolak dia dekat debit. Okey, manakala akaun permohonan share biasa ni kita tak boleh nak kategorikan dia sama ada belanja ke, equity ke, liability ke, aset ke, hasil ke, kita tak boleh nak tentukan. Sebab dia ni sebenarnya adalah akaun sementara. Kita buka kejap je, lepas tu nanti kan kita dalam ni terus tutup balik. Okey? Jadi bila kita nak rekodkan, bila dia kata tadi dia terbitkan 1 juta 500,000 unit kan, jadi maknanya kita tulis kat sini sebabkan sekarang ni equity bertambah kan, equity bertambah 20x5 10 hari bulan 1. Sebab tadi modal bertambah, jadi saya kena rekodkan bahagian kredit dalam akaun modal share. Berapa amount dia? 1,500,000. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Kita tengok pula bila yang dah ni akaun modal share sebelah kredit, maknanya lagi satu kita nak masuk mana? Dekat akaun permohonan share biasa. Akaun permohonan share biasa tapi kita masukkan dekat sebelah debit. Kenapa dia jadi debit? Sebabnya bila kita belajar akaun daripada form 4 hari tu, bila kita nak rekodkan satu-satu urus niaga, dia mesti ada sekurang-kurangnya ada satu debit, satu kredit. Sekarang ni kita tengok sini dah kredit, maknanya lawan dia mesti debit. Okay, jadi kita masukkan kat sini 20x5 10 hari bulan 1 1,500,000. Okay, boleh? Ada apa-apa nak tanya? Okay. Responlah Lima Mira pun hari ni diam je. Kesha pun saya dengar suara Kesha jadi macam merah. Respon. Saya bukan Dora. Kalau Dora The Explorer tu saya soal saya jawab. Tapi saya bukan Dora. Jadi saya Cikgu Reni. Okay, jadi tolong jawab ya. Okay, jadi kalau awak tengok kat sini kan, kita dah rekod dah. Cuma kita tak tulis butir je lagi. Jadi macam mana kita nak tulis butir? Sebab ni akaun T. Saya takut tahun lepas mungkin awak tak berapa faham ke. Ini kita kiranya macam kita nak tekankan balik cara nak tulis dalam akaun. Okay. Jadi awak tulis dekat sini dalam akaun modal share. Butir dia tulis permohonan share biasa. Dalam akaun permohonan share biasa, butir dia awak tulislah akaun modal share biasa. Okey, pendek kata yang ni tadi saya padamlah. Okay, dan tambah lagi satu. Okey, pendek kata kalau kita nak buat akaun, okey, katakanlah ni akaun A, ni akaun B. Macam tadi lah ya, satu akaun permohonan, satu lagi akaun modal share. Okey, katakanlah tadi debit A, kredit B. Maknanya amount dia dekat sini, ini pun amount dia dekat sini. Contohnya amount dia 50 lah. Satu debit, satu kredit. Okey, dah betul? Untuk tarikh, saya rasa tu tak ada masalah. Semua orang tahu macam nak tulis tarikh. Tapi butir. Okey, butir dalam akaun A, saya tulis B. Dalam akaun B, saya tulis A. Kita terbalikkan dia punya butir. Tak boleh dalam akaun A saya tulis A. Yang ni betul. Yang ni salah saya tunjuk kalau contohnya. A, sini tulis B. Okey, yang bawah ni salah. Kenapa salah?
Kalau awak buat macam ni, saya rasa sebulan lepas tu, awak buka akaun A, awak dah tak tahu dah ni apa butir dia apa, akaun mana lagi satu partner dia. Hari tu akaun A ni, apa benda lah dia punya partner sebab awak tulis pun nama akaun dia juga. Kalau situ adalah modal share, dekat A ni pun awak tulis modal share juga. Jadi, susah untuk awak untuk buat rujukan. Macam sini B. Kalau saya tulis B dan akaun permohonan tadi, saya tu butir pun permohonan. Saya pun tak tahu lepas tu lagi satu partner tu masuk mana. Okay, tak pasal-pasal kita kena memikir balik. Tetapi kalau kita tulis cara yang ke atas ni, dalam A tulis B, maknanya dalam akaun permohonan saya tulis modal, dalam modal saya tulis akaun permohonan. Jadi bila katakanlah 20 tahun lagi akan datang, saya akan nampak tulisan, awak tahu sebenarnya dia punya partner dia yang mana. Setuju? Jadi dekat sini macam mana kita nak tulis? Okey, dalam akaun permohonan share biasa saya tulis akaun modal share biasa. Okey, dalam akaun modal share biasa tu pula saya tulis akaun permohonan share biasa. Nampak cara saya tulis? Ini butir dia jadi kat dalam sini. Ini pula jadi butir kat dalam sini. Okey? Faham? Faham. Faham ke tak faham? Faham. Okey, boleh ya. Yang lain kalau tak faham tanya. Razik, are you okay? Ni Razik diam je. Okey ke? Kenapa senyap? Karilia? Ya, cikgu. Responlah. Kan? Okay, saya pergi sini balik Okay, lepas tu ini tadi kita terbitkan. Macam mana pula bila share yang dipohon dibeli dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan iaitu 31 Januari. Jadi sekarang ni kita nak buka pula akaun. Saya buat akaun bank ni dekat sebelah lah ya. Dan ni saya padam. Okey, bank ni adalah kategori aset. Aset tambah kat mana? Debit tolak dekat kredit, betul? Jadi let's say kalau katakan tadi awak tadi terima duit, bila terima duit nak masuk mana? Debit ke kredit? Tempat tambah ke tempat tolak? Tambah kan bila kita terima duit, duit kita bertambah. Kan macam awak terima duit hari raya hari tu, duit awak bertambah kan? Tapi kalau awak bagi duit raya, duit keluar jadi dia tolak. Okay, jadi sekarang ni kita terima. Terima jadi kat sini saya tulis tarikh dia 20x5 31 hari bulan 1. Saya selesaikan dulu yang share biasa tadi 1,500,000. Okey, saya nak kontrakan dengan akaun mana? Boleh tak saya kontrakan dekat akaun modal? Boleh ke? Boleh ke dekat sini? Tak. Kalau saya buat kat sini apa jadi? Akaun ni akan jadi kosong kan? Mana boleh jadi akaun ni kosong? Kita nak nampak sebab kita orang dah bagi modal. Jadi kita nak nampakkan dia ada baki kat sini. Jadi akaun modal jangan usik. Yang kita nak kosongkan sekarang ni adalah akaun permohonan share biasa. Tak maaf lah ya. Bergaduh lagi lah tu kat atas tu. Korang buat-buat macam tak dengar ya. Okay.
30,1 tadi 1.500.000. Ada buah. Buat apa? Tak payah layan dia tu. Okey, jadi butir dia dalam bank. Dah lah Nis. Kau ni nak musik dia je lah. Dia pergi keluar apa dekat tempat baru Mak itu. Apa dia pergi? Dia pergi keluar apa kat tempat dengan Ha? Yelah sebab ni kita buat apa dulu. Dah kau duduk situ tak payah layan dia. Tak boleh. Nanti kejap. Sekejap Astaghfirullahaladzim. Sabar je lah. Alright. Tadi kat mana? Anis, boleh tak? Jangan usik dia. Azam, Alif. Azam, Alif. Azam, Alif. Azam, Alif. Azam, Alif. Kau tolong settlekan budak seorang ni. Si Anis ni. Kau pandai-pandai lah bawa dia ke sana. Anis, Umi tengah mengajar lah. Azam, kau jangan ada nak tuang-tuang air pula Okey. Sekejap, tadi mana?
Sini Okey, dalam akaun bank, sebab yang kita nak kosongkan tadi akaun permohonan, jadi saya tulislah kat sini akaun permohonan share biasa. Okey, manakala dalam akaun permohonan share biasa, saya tulis bank. Okey, boleh? Okey, sekarang ni saya nak tanya sebab hari tu saya dah bagi awak homework untuk buat akaun permohonan share keutamaan dengan akaun modal share keutamaan. Boleh salah seorang daripada awak screenshotkan masukkan kat Telegram jawapan awak untuk akaun permohonan share keutamaan ataupun siapa-siapa yang ada Jamboard ni. Ada siapa-siapa yang nak tulis jawapan dia dekat sini? Itu pun bagus juga. Saya buat garis kat sini. Siapa yang tengah online sekarang ni dekat Jamboard? Ada Kesha, Perilia, Balkis, Putri Atira dengan Adina Nafisa. Duduk. Apan, sini je. Okey, satu akaun permohonan. Berapa peratus keutamaan? Ni nak download tema ni. Dah download. Dah main. 6% share keutamaan. Manakala sini adalah akaun modal. 6% share keutamaan. Okey, kalau awak tengok kat sini bila saya tulis akaun keutamaan, saya letak ni. Inilah ada sebenarnya kadar dividen untuk share keutamaan bagi perniagaan ni. Biasanya kita akan letak memang dekat depan nama share keutamaan tu. Ini merupakan dividen dia. Okey, siapa yang nak tulis jawapan dia dekat sini? Cikgu saya. Boleh? Okey. Tulis Isha, tak apa. Awak nak snap ke ataupun awak nak tulis kat sini? Dua-dua boleh. Saya snap je lah cikgu. Okey, boleh. No problem. Yang lain pun boleh snap masukkan dekat dalam grup tu pun tak apa. Masuk dekat grup PDPR je. Kat Telegram. Dah ke? Okey, tu jawapan Kesha. Dia punya akaun modal share keutamaan Kesha? Okey. Alright. Dapat. Ni tengah sibuk buat kerja lah Pan. Ni tengah mengacau. Kau ni kenapa? Apa? Ni tengah mengajar lagi. Alah. Mengacau. Ni abang kau ni tak apa buat.
Naik begini tu. Oh, kenapa? Jangan dia air kat belakang. Dua kali yang sama pula tu salah ni. Okey, kita tengok jawapan Kesha kat sini. Okey, share keutamaan dia kalau awak tengok sebabkan share keutamaan ni adalah equity. Jadi dia tambah dekat sini, tolak dekat sini Jadi bila dia apa nama dia? Dia nak terbitkan kan dia jual saham pada hilang pula benda ni. Ini besar berapa? Okay, share keutamaan tadi bila dia nak menerbitkan nilai dia 5 juta Jadi awak ambil kat sini nilai 5 juta bukan unit. And then kita letak tempat tambah iaitu dekat kredit. Okay. Lepas tu butir dia betul. Dia letak akaun permohonan share keutamaan. Kan dalam akaun modal tulis akaun permohonan. Dalam akaun permohonan share biasa nanti kita letak sebagai akaun modal. Kita tengok yang ni pula. Inilah dia punya urus niaga dia. Tadi kredit maknanya dekat sini debit. Dekat akaun permohonan share biasa dia debit. Tadi kredit Okey, butir dia modal share keutamaan. Okey, lepas tu bila dia terima duit, maknanya orang dah beli saham tersebut. Kita kosongkan akaun permohonan dengan cara, kan kita nak kosongkan, tadi dah ada yang sebelah debit, kita kosongkan, kita masuk sebelah kredit. Amount yang sama, 5 juta. Okey, tulis butir dia bank, maknanya kita masukkan akaun bank. Okay, jadi inilah kat bawah ni tadi mungkin tak penuh dia punya ni 500,000 butir dia dekat sini sepatutnya akaun permohonan 6% share keutamaan. Macam itulah. Ni tadi Kesha tertinggal dia punya percentage dividen dia. Baik, cikgu. Sebab dia memang nama penuh dia yang kita kena ambil. Sini pun tertinggal 6%. Okay, ada apa-apa nak tanya tak pasal ni? Boleh lah ya? Boleh, cikgu.
Sekejap, nanti sekarang saya tengok soalan mana yang sesuai untuk awak buat ni. Kenapa semua dia cuma kira dividen je? Kita pemilik, menghitung. Hitung dividen atau modal share. Okey. Saya dah jumpa soalan dia. Jadi nanti sekarang tolong buat muka surat soalan 4. Muka surat 87 di mana awak kena sediakan akaun permohonan share biasa, akaun bank dengan akaun modal biasa. Tu je. Okey. Seterusnya saya nak ajar awak pula tentang dividen. Kenapa? Nah ini. Okey, kita selesaikan akaun yang ni. Bagaimana ikut Daddy tu ni? Dia nak mujuk situ. Kau kenapa menyibuk? Daddy tu nak mujuk atas. Kenapa nak sibuk-sibuk? Sabar je lah kulit. Lambatlah pula. Sekejap Sambil tu boleh tengok muka surat yang belakang ni tu lah ya. Pasal dividen. Sekejap sementara saya tengah upload soalan. Muka surat 88 ni, 88 tu. Bukan. Muka surat 82. Okay, kat sini Dia kata kat sini hitungkan dividen share biasa dan share keutamaan bagi tahun 20X5. Okay, dia bagi kat sini pada awak. Keuntungan tahun 20X5 ialah 350,000. 20X6 ialah 240,000. 20X7 360,000 dan 20X8 ialah 620,000. Inilah keuntungan yang nak diagihkan. Okey, keuntungan dia sebenarnya direkodkan mungkin lebih besar. Tapi yang nak diagihkan pada pemegang dividen, pemegang saham yang nilai ya. Okey, jadi macam kita tahu tadi, antara share keutamaan dengan dividen share biasa, yang mana satu kita kena utamakan pembayaran dividen dia? Kita kena bayar pada share keutamaan dulu ke ataupun kita kena bayar pada pemegang share biasa dulu? Keutamaan. Betul. Nama dia pun keutamaan kan, jadi kita perlu bayar pada orang ni dulu. Okey, jadi kita kira dulu berapa Dia kata kat situ 6% dividen keutamaan pada X5. Jadi macam ni kita nak kira, kita dah tahu nilai dia tadi, nilai saham ialah 500,000. 5 juta, sorry 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 betul. Okey. RM 5 juta Lepas tu darabkan dengan 6%.
Nampak ke? Nampak cikgu. Nampak Kalau tak saya pergi page sebelah je. Saya pergi page sebelah lah. Biar nampak lebih jelas. Okey, dividen. Share keutamaan. Okey, nilai dia tadi RM 5 juta. Tadi kan kita dah kira kat depan. Darabkan dengan dividen dia 6%. Kan tadi dekat nama depan dia pun dah nampak 6% kan. Jadi bila awak darab dapat berapa? 300,000 Jadi dapat RM 300,000. Okey. 300,000. Untuk ke tahun 20X. Cikgu, Ya. itu dah macam lebih daripada 300,000 tu. Oh iyalah. Saya dah letak 3 juta kat belakang dia. Yang depan ni betul saya letak 300,000. Okey. Untuk tahun 20X6, 20X8 sama tak? Sama tak dengan 20X5? Sama kan pengiraan dia sebab share keutamaan dia tu tak berubah. Dan dia punya dividen pun tak berubah. Jadi sepatutnya 300,000 jugalah ya. Jadi saya tulis kat sini, bawah ni pun 300,000. 3 juta lagi. Okey, seterusnya 20X5, 350,000. Dividen 6% share keutamaan. Jadi kalau awak tengok kat sini, dia cukup duit tak nak bayar untuk 20X5? Dia kena bayar 300,000 dan keuntungan yang diagihkan tu ada 350,000. Cukup tak dia nak bayar dividen 6% share keutamaan untuk 20X5? Cukup. Cukup kan? Jadi maknanya dia boleh bayar full lah. 300,000. Dia boleh bayar full Kita tengok tahun 20X6. Cukup tak? Tak cukup kan? Dia kena bayar 300,000 sedangkan dia hanya ada duit untuk agihkan cuma 240,000. Jadi untuk 20X6 dia boleh bayar sebanyak 240,000 je lah. Dan apa jadi pada 60,000 lagi? Sepatutnya dia bayar 300,000 kan? Ada lagi balance 60,000. Mana nak dia bawanya? Dari share biasa. Kurang tepat. Ada orang lain? Tadi ingat tak saya ajar masa dividen dia tu, share keutamaan. Kalau tahun ni tak cukup, bila kita kena bayar? Bayar tahun depan. Tahun depannya, maknanya pada tahun 20X7. Jadi 20X7 ni kat sini awak tengok. Okey, dia kena 60,000 yang dihutang untuk tahun 20X6. Tambah yang tahun tu punya sebanyak 300,000. Jadi dapat 360,000. Ada apa-apa nak tanya pasal 20X7? Boleh faham? Kedua-dua kelas? Cikgu, untuk 20X7 tu kita tunjukkan jalan kerja macam mana dapat 360. Ulang balik Tisha, saya tak berapa jelas soalan awak. Untuk 20X7 tu, kita tunjukkan jalan kira-kira macam mana dia dapat keuntungan agihan sebanyak 360,000. Awak tanya yang ni ke yang sebelah sini? Awak tanya sebelah sini yang dividen 6% ni? Okey.
Yang 60,000 ni tunggakan tahun lepas dia. Kena tunjuklah jalan kira dia. And then setiap tahun memang kita kena bayar 300,000 kan. Yang untuk tahun 20X7 punya. Yang 60,000 ni sebenarnya balance tahun lepas yang tak habis bayar. Boleh ikut? Boleh cikgu. Faham ya? Okey, lepas tu 20X8 ada masalah tak nak bayar? Tak ada masalah kan? Jadi kita boleh bayar full 300,000. Alhamdulillah, sorry. Okey, setakat ni dividen 600 share keutamaan. Ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu. Ya, saya. Yang 2016 tu kenapa dia tak ni? Dia maintain je 240. Okey, dia sebenarnya duit dia tak cukup. Dia sepatutnya bayar 300,000 kan? Sebab 600 tu maknanya setiap tahun dia kena bayar 300,000. Sedangkan keuntungan yang dia dapat 20X6 tu hanya 240,000. Okey, jadi kalau awak tengok dia berhutang lagi 60,000. Dia bukan tak nak bayar masa tahun tu tapi duit dia dah tak cukup. Oh, faham. Okay, faham ya? Jadi sebab tu yang lagi 60,000 dia bawa ke tahun hadapannya. Sebab tu 20X7 tu jadi 360,000. Okay, go. Okay, boleh Maknanya pasal dividen share keutamaan ni jelas Saya nak masuk pula pada dividen share biasa. Dividen share biasa, kalau awak tengok kat sini, apa yang perlu kita buat, kita tolakkan je lah baki dia. Sekarang ni duit dia ada 350 untuk 20X5. Dia dah bayar pada share keutamaan 300,000. Jadi agak-agak sini ada berapa balance dia? Apa kita kena buat? Nak tambah ke, nak tolak ke apa? Tolak je. Kita tolakkan lah kan sebab kita ada duit 350,000. Kita dah bagi dekat pemegang share keutamaan 300,000. Jadi kita ada balance lagi 50,000. Nak saya tunjukkan satu-satu ke? Boleh lah supaya next time nanti sekarang awak tahu kan cara dia macam mana dapat. 350,000 tolak dengan 300,000. Jadi kita dapat 50,000. Okey? Boleh? Boleh go. Okey, untuk 20X6, berapa yang dividen share biasa dapat? Tak dapat ni go. Tak dapat kan sebab ngam-ngam je bayar untuk share keutamaan. Jadi dia ni kosong. Dah tak ada baki dah. 20X7, ada baki tak? Tak ada. Pun tak ada. Letak sini tak ada. Okey, 20X8 ni baru nampak banyak sikit kan. Berapa dia punya baki? Kalau nak kira, kita buat 620,000 tolak dengan 300,000. Jadi kita dapat RM berapa tu? 320,000. Okey, boleh? Okey, untuk soalan ni pula, saya nak minta awak buat latihan dia. Soalan 1. Muka surat
86. Okay, tak apa, nanti kan saya sharekan dia punya tu kat dalam grup. Okay, ada apa-apa yang nak tanya? Dua-dua tajuk ni. Maknanya tadi kita dah revise balik sikit tentang cara nak rekodkan share bila kita terbitkan share. Okay, and then kita belajar juga macam mana pengagihan dividen. Okay, sebelum tu kita buat sedikit kesimpulan. Boleh bagi tahu kat saya, kalau mula-mula kita terbitkan share, debit share biasa lah ya, saya ambil share biasa bukan ambil share keutamaan. Debit apa, kredit apa? Boleh bagi tahu? Tadi debit apa, kredit apa? Account dia. Debit, account. Account modal biasa. Ni yang debit. Account permohonan share biasa. Account permohonan yang debit. Yang kredit ialah account modal share biasa. Awak pegang dekat yang modal. Dia mesti kredit. Sebabnya dia equity bertambah. Jadi lagi satu debit lah. Yang kena debit tu adalah dia punya account permohonan. Okay, jelas? Okay, satu lagi saya nak tanya. Bila kita dah terima duit daripada pemegang saham, macam mana kita nak rekodkan? Debit apa, kredit apa? Kita terima duit sekarang ni mesti debit apa? Awak terima duit, bank debit ke kredit? Debit. Kita terima duit dekat bank, ingat dia mesti debit. Jadi dia kreditkan akaun permohonan share biasa. And at the end kalau awak tengok dekat akaun permohonan tu kosong dah tak ada baki. Okay? Boleh? Okay, yang tu ni. Okay, lepas tu macam mana kaedah kita nak kira dividen share keutamaan? Macam mana nak kira share nilai share, dividen share keutamaan? Awak ambil nilai dia, macam mana nilai, iaitu harga darab dengan unit. Katakan tadi harga dia apa? 2,500,000, harga dia RM2. Jadi 2,500,000 darab dengan 2. Jadi dapat RM5 juta. Lepas tu barulah awak darabkan dengan kadar dividen dia. Kadar dividen dia tadi adalah 6%. Okay? Okay. Yang tu sajalah, saya rasa kita berhenti sampai sini dahulu. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Okay, satu lagi saya nak bincangkan ialah next class. Isnin 21 hari bulan tu hari Isnin Saya ada appointment dengan anak saya lah. Oh, tapi tak apalah. Sebab pagi tu ada satu kelas je. Saya pergi awal lah. Jadi saya rasa hari Isnin kita boleh jumpa lagi. Minggu depan maknanya kelas kita yang kita combine ni Isnin dengan Khamis. Okey ke? Pukul 2 petang. Ada masalah tak? Cikgu, kalau Isnin dengan Khamis tu. Kalau Isnin dengan Khamis kita orang 2 hingga 4 ada admits. Dah mak bertembung rupanya Yang kelas Wira pula bertembung dengan kelas ni. Sains. Kelas sains. Macam mana tu? Pagi korang ada yang free tak? Yang cikgu tak nak masuk pagi tu, dia terus pindahkan ke petang. Kalau hari Isnin, pagi-pagi tu admits, tapi selepas petang tu admits tu pagi-pagi tu ada kelas.
pagi-pagi pula saya ada kelas dengan maths dengan pula. Macam mana ni? Kena buat kelas malam pula. Kelas malam ke? Aduh. Nak ke korang malam? Ke korang ngantuk? Ke korang segar? Cikgu kalau Rabu dengan Jumaat. Kita nak 2 hari je. Rabu Jumaat boleh? Rabu tak boleh tu. Kelas. Itu ada sign tu. Jumaat macam mana ada sign tu? Pukul berapa? Ramainya cikgu kelas awak buat? Pukul 2. Pukul 2 sampai pukul 3.30. Lepas tu 3 kali cikgu awak ajar. Rajin betul cikgu awak. Sekali dengan kelas tambahan ke dia buat? Tak kot. Dia cikgu tak ambil masa yang dekat jadual tu. Kalau dalam jadual 1 minggu ada berapa jam? Ada berapa masa? Sains. 2 kot. Tak ingat. Takkan 2 masa? 2 masa baru sejam. Saya ada 3 hari seminggu. 1 hari berapa masa? 2. Patutnya total dia 3 jam. Tapi kalau 3 hari dia ambil sehari sejam setengah, maknanya 4 jam setengah tau. Rajinnya cikgu awak. Cikgu mana? Cikgu Aida. Aida Rahayu? Ha. Memanglah cikgu Aida Rahayu rajinnya. Aduh, masuk macam ni kita nak masuk ni? Kalau malam boleh ke? Malam Berapa cikgu? pukul 8 tu. Malam pukul 8. Pukul 8 lah ya? Boleh? Boleh ke? 8.30. 8.30. 8.30 sampai pukul 10. Okey, boleh? Sampai ke malam kelas kita ya. Boleh ke? 5 Cemera pun saya terpaksa ambil malam lah kalau macam tu. 5 Cemera? Ya cikgu. Boleh ke malam? Boleh. Boleh cikgu. Okey, jadi kita nak malam apa? Isnin dengan Rabu boleh? Isnin dengan Rabu pukul 8.30 ke pukul 8 awak nak? Pukul 8 cikgu. Pukul 8.30 lambat sangat. Pukul 8 lah ya. Kira kita yang Islam ni pun sempat kan. Kita solat maghrib pukul 7.30 tu kita terus ready je lah. Okay. Jadi start minggu depan kita buat Isnin dengan Rabu 8 sampai 9.30 Okay, kelas tambahan. Kelas tambahan kita nak buat hari Sabtu. Sebab ada yang form 4 punya yang saya nak ulang balik lah. Terutama penyata kewangan milik kantunggal. Saya tengok masih ramai lagi yang tak boleh nak jawab. Jadi saya nak buat kelas tambahan juga dengan awak. Saya rasa 1.5 jam dah lah. Tak sampai 2 jam. Saya rasa awak pun macam tepu rasanya. Okey, jadi kalau hari Sabtu pukul berapa boleh? Pukul 10.30 boleh? 10.30 pagi? Boleh cikgu bila-bila free. Hari Sabtu pukul 10.30 pagi sampai pukul 12. Boleh cikgu. Okey. Nanti saya tulis jugalah dekat Jamboard tu senang sikit. Jadi semua orang pun ingat Okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi next class. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Sama-sama.